Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu harap semua berada dalam keadaan yang sihat dan ceria. Jadi hari ini kita akan sambung perbincangan kita dalam bab 4 iaitu mengenai kesihatan manusia dengan subtopik kita ialah pertahanan badan. Jadi pertahanan ni ialah satu perkara yang sangat penting dalam badan kita sebenarnya. Okey, kalau kita kaitkan dalam keadaan kita sekarang, dalam keadaan kita berdepan dengan coronavirus dan juga COVID disease ni. Okey, jadi sebenarnya dia ada kaitan dengan situasi yang kita hadapi sekarang. Okey, samalah juga dengan negara. Okey, apa akan terjadi kepada negara yang tidak mempunyai askar? Kepada negara yang tidak mempunyai sistem pertahanan, pastinya dia akan diserang oleh anasir-anasir luar yang mahukan kelebihan, yang mahukan apa-apa sahaja hazanah-hazanah yang berada di dalam negara. Okey, jadi kita teruskan. Apakah yang akan berlaku apabila patogen cuba memasuki ataupun telah memasuki badan kita? Jadi ingat lagi tak apa itu patogen? Okey, untuk sesiapa yang sudah terlupa, patogen merupakan organisma yang boleh menyebabkan kita mendapat penyakit. Jadi contoh patogen ni ialah beberapa jenis bakteria dan juga semua virus dan sebagainya. Okey, patogen ini kalau ingat lagi ia boleh dibawa sama ada melalui udara, air, sentuhan ataupun vektor. Okey, kita teruskan dengan mekanisme pertahanan. Macam mana badan kita buat? Okey, jadi kita mulakan dengan patogen. Okey, sebenarnya di persekitaran kita, di luar badan kita sebenarnya ada banyak sangat patogen. Berjuta-juta, beratus-ratus juta patogen berada di sekeliling kita. Tapi kenapa kita masih kekal sihat? Okey, kita kena berterima kasih kepada barisan pertahanan yang pertama iaitu kulit. Kulit kita ialah barisan pertahanan yang pertama. Okey, kulit ini berfungsi untuk menghalang patogen daripada memasuki badan. Apa-apa sahaja patogen, tak kira yang bulat, yang lonjong, yang bergerak-gerak, okey, oleh kerana dia menghalang kesemua patogen daripada masuk ke dalam badan, maka dia merupakan mekanisme pertahanan yang tidak spesifik. Okey, tidak spesifik, dia tidak memilih. Okey, dia tidak memilih patogen yang mana yang boleh masuk atau tak boleh masuk. Dia tak pilih, semua dia akan halang. Okey, jadi macam mana kalau ada luka pada kulit? Ini yang akan jadi masalah. Apabila kulit tu ada luka, ada koyak, ada terhiris, okey, maka patogen ni akan lepas masuk. Okey, patogen ni boleh lepas masuk. Okey, bila patogen ini terlepas masuk, dia terpaksa pula berdepan dengan askar yang kedua, iaitu sel darah putih. Sel darah putih ini dia akan melawan patogen dengan cara fagositosis. Fagositosis ni ialah dia makan patogen tu. Okey, dia akan mengejar, dia dapat detect, okey, ini patogen dah masuk dalam badan. Jadi dia akan kejar, kemudian dia akan perangkap patogen tu dan dia akan uraikan patogen itu tadi. Okey, dan sekiranya patogen tadi tu dia sangat power, dia sangat cekap, dia boleh lepas dengan sel darah putih, dia akan terpaksa berdepan pula dengan antibody. Antibody ni ialah barisan pertahanan yang ketiga. Okey, dan untuk sel darah putih ni tadi dia tidak spesifik juga Dia tidak spesifik, maksudnya dia tidak memilih patogen yang mana yang dia akan bunuh, dia akan bunuh semua. Okey, tapi untuk antibody tindakan dia ialah spesifik. Ini lebih kepada patogen yang berbahaya. Dia biasanya patogen yang berbahaya, dia boleh lepas yang pertama, dia boleh lepas yang kedua. Tapi bila dia masuk berjumpa dengan barisan pertahanan yang ketiga ini, antibody ni tadi, biasanya dia tak lepas. Okey, ini ialah antibody, contoh antibody yang dihasilkan oleh badan kita. Antibody ni dia akan buat apa? Dia akan melekat pada patogen ini tadi. Okey, dia akan melekat dan dia akan gumpalkan.
Bila dia akan gumpalkan, dia seolah-olah macam dia tarik patogen tu supaya patogen ni tak boleh masuk dalam sel-sel badan kita. Jadi bila dia bergumpal, dia pun akan bagi arahan, dia akan bagi signal kepada sel darah putih supaya datang. Kemudian sel darah putih ni akan menjalankan fagositosis. Okey. Jadi kita tengok lagi. Kita tengok lagi detail. Okey. Sekali lagi, barisan pertahanan yang pertama ialah kulit. Okey. Kenapa kulit ni jadi barisan pertahanan yang pertama? Dia merupakan lapisan yang liat dan sukar ditembusi oleh mikroorganisma. Okey. Dia hanya akan boleh masuk jika terdapat luka atau sebarang kecederaan. Okey. Dan juga pada kulit kita ada peluh dan sebum. Sebum ni minyak. Okey, yang dirembeskan oleh kulit yang mengandungi bahan kimia yang boleh membunuh mikroorganisma. Okey. Dan bagi membran mukus ni biasanya dia terdapat di bahagian dalam. Kulit ni luar. Yang ini ialah kulit. Ini ialah kulit. Okey. Dan membran mukus ni dia terdapat di dalam salur pencernaan dan salur pernafasan. Kita bernafas pun terdedah kepada mikroorganisma yang berada dalam udara. Tapi disebabkan ada membran mukus, jadi membran mukus ni dia menghalang mikroorganisma ni daripada masuk ke dalam sel. Jadi mikroorganisma yang masuk salur pernafasan akan ditapis oleh bulu hidung. Penting ya, bulu hidung, jangan kata bulu hidung tak ada fungsi. Okey, dia akan ditapis oleh bulu hidung dan diperangkap oleh mukus. Mukus ni ialah hingus, lendir. Lebih tepat itu lendir lah. Okey, lendir yang terdapat dalam hidung. Okey, ini ialah mukus. Mukus ni nama saintifik dia lah. Okey, jadi bila dia terperangkap di dalam rongga hidung, jadi kemudian dia tak boleh bergerak, masuklah ke dalam badan. Okey, dan juga lilin dalam telinga, air mata dan lendir pada faras juga berfungsi sebagai antiseptik yang boleh membunuh mikroorganisma. Okey, ini ialah barisan pertahanan yang pertama. Okey, barisan pertahanan yang kedua ialah sel darah putih. Okey, ini ialah gambar sel darah putih. Ini ialah patogen. Okey, jadi macam yang telah cikgu cakap tadi, sel darah putih dia akan menjalankan fagositosis, iaitu dia telan dan dia mencernakan patogen tadi menggunakan enzim. Okey, jadi contohnya macam inilah. Okey, ini ada apa? Yang ini ialah sel darah putih. Okey, kemudian ini ada patogen ataupun objek-objek asing yang dia tak kenal. Okey, dia akan memerangkap, dia akan berubah bentuk. Ini pun nampak dia berubah bentuk. Okey, dia akan berubah bentuk dan akhirnya dia memerangkap. Okey, bila dia memerangkap partikel itu tadi, dia akan merembeskan enzim. Okey, dia rembeskan enzim, dia akan bunuh, dia akan pecahkan patogen itu tadi. Okey, barisan pertahanan yang ketiga ialah antibody. Okey, antibody ialah antibody dihasilkan oleh sel darah putih kita yang dibebaskan ke dalam aliran darah. Okey, badan kita hasilkan antibody. Ia adalah sejenis protein. Ini dihasilkan oleh sel darah putih dan dibebaskan ke dalam darah. Okey, jadi antibody ini bersifat spesifik. Antibody ini dihasilkan bila patogen masuk dalam badan. Okey, bila patogen masuk dalam badan, badan kita dapat signal, jadi sel darah putih ni dia akan menghasilkan antibody. Dia spesifik terhadap antigen-antigen yang berlainan. Okey, antigen tu apa? Antigen ialah jasad asing, benda asing. Bukan daripada badan kita sendiri. Bahan yang badan kita hasilkan, badan kita kenal. Bahan yang badan kita tak hasilkan, itulah merupakan antigen. Okey, jadi antigen ni boleh merangsang penghasilan antibody. Okey, antigen ni dia ada pada patogen, molekul toksin, okey, ataupun daripada kumpulan-kumpulan darah daripada darah kumpulan yang lain. Contohnya kita kumpulan darah AB, kita tiba-tiba terima darah A. Jadi darah A tu dia akan menjadi satu antigen, bahan yang badan kita tak kenal. Okey, jadi antigen ni tadi spesifik. Contohnya yang cikgu letak di sini, ini ialah antibody. Okey, tapak dia di sini spesifik. Kalau kita tengok tapak ni hijau, dia boleh masuk dengan antigen ini sahaja. Sebab itu barisan pertahanan ketiga merupakan mekanisme pertahanan yang spesifik. Okey, yang ini, yang ungu ni. Okey, dia spesifik kepada antigen ini. Yang lain semua tak boleh masuk, tak muat. Okey. Jadi apakah kesimpulan yang anda dapat buat?
Jika anda ada sebarang soalan, anda boleh berhubung dengan cikgu untuk bertanyakan soalan dan kita boleh berbincang dengan lebih lanjut. Okey, sekian saja untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada video akan datang. Bye!